Sidang Dewan Rakyat hari ini dimaklumkan langkah diambil KPDN-SCP untuk menghapuskan caj tambahan sebanyak 10% bagi pengguna Touch 'n Go di kawasan parkir. Juga KDN akui berlaku kebocoran maklumat antara sebab operasi banteras gejala dadah gagal. Dan untuk perkembangan lanjut, kita langsung bersama Salina Zakaria yang mengikuti sidang Dewan pagi tadi. Baiklah, jika semalam kami kena mendengar sebanyak 6 kementerian yang membahaskan rang undang-undang perbekalan 2020 bagi peringkat jawatan kuasa, awal pagi ini nampaknya beberapa isu berkaitan terutamanya isu Touch 'n Go turut mendapat perhatian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-KK dan berdasarkan soal jawab pagi tadi berkata secaj tambahan sebanyak 10% yang kini dikenakan terhadap pengguna Touch 'n Go iaitu sistem pembayaran elektronik bagi kawasan parkir akan dimasukkan secara berperingkat dan perkara itu menurut Timbalan Menterinya Chong Chian Jen berkata penghapusan caj tambahan berkenaan hanya boleh dilakukan menerusi kontrak baharu yang akan dimeterai secara berperingkat. Di kawasan tempat kereta yang hanya terdapat infrastruktur Touch 'n Go sebagai kaedah pembayaran, tiada caj tambahan akan dikenakan. Walau bagaimanapun, Touch 'n Go telah menjalankan inisiatif di mana Touch 'n Go akan memastikan semua kontrak baru atau pembaharuan kontrak pada masa akan datang tidak menggunakan sebaran surcharge yang berasaskan merchant discount rate, manakala untuk kontrak yang sedia ada yang berasaskan surcharge akan tamat tempoh secara berperingkat. Katanya surcharge tambahan ketika ini hanya dikenakan kepada pasaraya atau kedai-kedai yang menyediakan kemudahan tambahan nilai kepada pengguna. Ketika sesi soal jawab juga, Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Wee Ka Siong meminta KPDN HEP menjelaskan isu pembayaran tambahan 50 sen yang masih dikenakan terhadap pengguna. Ia kerana jawapan diberikan kepada Dewan Rakyat sebelum ini tidak konsisten. Dari segi melindungi pengguna, saya nak bertanya Timbalan Menteri, apa pendirian kita? Kita tahu Touch 'n Go dia ada nilai yang tak habis pakai. Kita sedar itu adalah satu jumlah yang besar. Bagaimana melindungi pengguna dapat balik? Kalau tidak 50% itu hapuskan, 10% itu untuk free parking patut dimansuhkan. Terima kasih. Tempat berusaha lain yang mereka untuk menawarkan servis perkhidmatan untuk pelanggan-pelanggan supaya boleh menambah nilai mereka, menambah nilai kad mereka, mereka chargekan pengusaha itu charge itu 50 sen. So, yang tambahan charge itu 50 sen bukan di-charge dan bukan dikutip oleh Touch 'n Go, tetapi pengusaha-pengusaha seperti sesetengah stesen minyak dan juga pasaraya yang mereka. Dan dalam pada itu, pada sesi pertanyaan yang seterusnya, Kementerian Dalam Negeri KDN mengakui terdapatnya kebocoran maklumat dalam beberapa operasi yang dijalankan pihaknya untuk membenteras gejala penagihan dan juga pengedaran dadah. Dan justru Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata bahawa pihaknya akan melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan operasi termasuk merahsiakan lokasi serbuan sebelum ia dapat dilakukan pegawai-pegawai yang terlibat. Saya nak tanya Menteri. Dulu Menteri ada jawab bahawa banyak perkara yang berlaku penguatkuasaan ini gagal oleh kerana kebocoran maklumat oleh pegawai ADK sendiri. Jadi adakah ini masih dalam kawalan Menteri? Yang keduanya saya nak tanya, 60,000 orang dalam rawatan ini hanya 6,000 saja kembali ke menagih dadah semula. Jadi ini menunjukkan bahawa hanya 10% saja berjaya kita kembali 10% saja yang terlibat semula dengan dadah. Jadi adakah kementerian memastikan semua pintu-pintu masuk ini dikawal betul-betul? Ya, kita tidak menolak kemungkinan itu sebagaimana saya pernah sebut pun sebelum ini bahawa benar memang ada. Di antara masalah-masalah yang kita hadapi adalah dari segi kebocoran maklumat. Bila mana sesuatu operasi dianjurkan adalah elemen-elemen sabotaj di mana pegawai dalaman kita sendiri
yang membocorkan maklumat tentang operasi itu. Tapi ini perkara masih dalam kawalan kita. Sebab itulah dari segi pelaksanaan operasi itu kita buat revamp sedikit di mana even pegawai-pegawai kita pun tidak tahu ke mana tempat-tempat operasi yang akan kita anjurkan. Sehinggalah pada ketika operasi itu dijalankan. Jadi ini di antara perkara. Tapi kita memandang serius tentang perkara ini dan ini melibatkan isu integriti juga. Katanya pemantauan juga giat dilakukan terhadap pegawai penguatkuasaan yang tidak menjaga integriti, di mana mereka akan berdepan tindakan tegas. Menjawab soalan asal berkaitan agensi Antidadah Kebangsaan AADK, beliau berkata menerusi dasar baru, pelbagai langkah proaktif telah dilaksanakan. Ia termasuk memperkasakan hala tuju AADK dalam mewujudkan negara dan masyarakat Malaysia yang bebas daripada ancaman gejala dadah. Pada tahun 2020, peruntukan belanja mengurus AADK juga telah meningkat sebanyak 15% berbanding tahun ini. Dan sebelum sesi Dewan Rakyat berakhir tadi, kami pihak media dimaklumkan bahawa Akta Penagihan Dadah 1983 iaitu rawatan dan pemulihan akan dipinda bagi memperbarui akta berkenaan dan laporan itu akan menyusul kemudian. Dan itu sahaja sidang Dewan Rakyat pada hari ini akan bersambung semula jam 2.30 petang seperti kebiasaannya. Kita kembali semula ke studio. Baik, terima kasih Salina untuk laporan anda.